Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan PowerPoint berkaitan dengan appetizer K3. Kami terdiri daripada 7 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Adil bin Komarudin, yang kedua Muhammad Fahmi bin Hamizi, yang ketiga Nur Abdullah Balkis binti Nur Aswadi, yang keempat Jun Nazana binti Zainal, yang kelima Rahaf Najwa binti Muhammad Rozi, yang keenam Rahaf Najihah binti Muhammad Rozi, yang ketujuh Laila Nurira binti Muhammad Sabri. Mari kita mulakan dengan tajuk yang pertama. 1.0 Pengenalan kepada bahan-bahan dalam pembuatan pembuka selera. 1.1 Bahan yang digunakan dalam persediaan salad. Salad disediakan daripada pelbagai bahan. Kategori bahan utama itu adalah seperti berikut. 1. Sayur-sayuran. Semua jenis salad herba hijau sayur-sayuran adalah untuk salad makanan mentah. Terdiri daripada beberapa jenis iaitu sayuran berdaun, batang, bunga, berumbi, buah dan sebagainya. Boleh digunakan mentah atau dimasak. Yang kedua, daging. Seperti ayam, itik, daging panggang dan daging jeruk. Yang ketiga, makanan laut atau hasil laut seperti ikan dan karangan laut. Yang keempat ialah buah-buahan. Buah-buahan, semua jenis buah-buahan keras dan lembut. Yang kelima, kekacang dan biji ring. Semua jenis boleh digunakan. Seterusnya saya akan terangkan tentang herba. Beberapa jenis bunga, daun serta akar boleh digunakan. Terdapat satu senarai herba sesuai untuk salad kemudian dalam seksyen ini. Rempah ratus. Pelbagai jenis rempah ratus boleh digunakan seperti paprika, lada sulah, lada hitam dan lada putih. Seterusnya minyak. Semua jenis minyak terutama minyak jagung, minyak bunga, matahari, minyak zaitun dan minyak sayuran. Seterusnya cuka. Terdiri daripada jenis seperti cuka putih, cuka merah dan cuka apple. Pasta. Pasta terdapat dalam saiz yang kecil, sebagai contoh spiral dan boti noodle. Produk tenusu. Produk tenusu terdiri daripada yogurt semula jadi, krim asam, tahu baru, pelbagai jenis keju, halia, persepijan, tahini dan kicap. Di bawah tajuk 1.2 adalah kualiti bahan appetizer. Untuk pengetahuan semua, kebanyakan salad dressing tidak diubah suai dengan memasak. Tetapi, salad dressing menggunakan minyak dan asid seperti cuka atau lemon. Terdapat 10 faktor kualiti bahan membuat appetizer, iaitu pertama, kegunaan minyak adalah bertujuan memberi rasa manis dan mild. Kedua, winter reserve oil harus digunakan untuk dressing yang akan digunakan. Ketiga, dressing adalah untuk melengkapkan salad dalam pelbagai rasa, tekstur, warna dan rupa. Keempat, dressing mencukupi untuk memberi rasa keseluruhan. Tetapi, bukan terlalu banyak. Jika terlalu banyak, ia akan menjadi cair. 5. Kualiti dressing bergantung kepada bahan-bahannya. Keenam, dressing dan perisa bahan-bahan membantu penghadaman dan boleh meningkatkan nilai pemakanan salad. Ketujuh, hiasan perlu disediakan kontras tetapi tidak terlalu melampau. Kelapan, herba dengan tekstur berkayu seperti rosemary dan thyme tidak sesuai digunakan. Kesembilan, mengikut prosedur penstoran yang betul. Kesepuluh, elakkan pembaziran ke tahap minimum seperti penyediaan hanya diperlukan sahaja. Kedua, tidak melebihi proses memasak. Dan ketiga, dress salad secukupnya sahaja. 1.3 Berat standard, timbangan dan teknik pengukuran. Mengukur atau menimbang ramuan yang tepat adalah penting untuk memasak dan membakar. Sesetengah makanan boleh dipengaruhi dengan banyak atau terlalu sedikit bahan-bahan tertentu seperti garam, soda bikarbonat, serbuk penaik dan bahan-bahan panas atau pedas seperti cayenne pepper.
Maklumat berikut akan membantu memastikan ramuan anda diukur dengan betul. 1.1/3 Standard weight for appetizer. Kawalan berat porsi adalah pengukuran porsi untuk memastikan jumlah berat yang betul dalam penyediaan appetizer. Kawalan porsi sebenarnya bermula dengan ukuran ramuan. Jika ini tidak dilakukan dengan betul, maka hasil resepi akan dibuang. Raca berikut merupakan cara manual untuk menentukan saiz portion appetizer. Vegetable 2 hingga 3 cups atau 250 hingga 300 gram. Fruits 1/2 hingga 2 cups atau 250 gram hingga 300 gram. Grains 5 hingga 8 ounces atau 200 gram hingga 250 gram. Dairy 3 cups. Fat free or low fat atau 500 ml hingga 750 ml. Protein food 5 hingga 6 1/2 ounces atau 50 gram hingga 150 gram. Oils 5 hingga 7 teaspoon atau 225 ml hingga 200 ml. Di bawah tajuk 2.0 adalah peralatan pengukur. Terdapat beberapa jenis alat pengukur yang digunakan untuk mengukur ramuan yang sesuai. Jenis peralatan pengukur yang paling biasa digunakan adalah sudu penyukat. Secara umumnya terdiri daripada sekurang-kurangnya 4 sudu yang diperbuat daripada plastik atau logam. Pengukur sudu digunakan untuk mengukur jumlah kecil bahan kering dan cair. Adalah berguna untuk mempunyai 2 set supaya satu boleh digunakan untuk bahan-bahan kering dan satu boleh digunakan untuk bahan-bahan cecair. Terdapat juga sudu pengukur jenis laras yang dihasilkan yang tidak menyerupai sudu pengukur biasa. Ia adalah bekas yang memanjang yang mempunyai bar slide dengan penyumbat untuk mengawal jumlah tertentu ukuran yang dikehendaki. Seterusnya, peralatan pengukur adalah cawan penyukat. Cawan penyukat mempunyai 2 jenis, iaitu cawan plastik dan logam. Dari pelbagai saiz digunakan untuk menyukat secara tunggal. Terdapat juga cawan yang boleh dilaraskan. Cawan ini mempunyai bar slide yang boleh dilaraskan supaya cawan dapat mengukur jumlah yang berbeza. Cawan yang boleh dilaras digunakan untuk mengukur bahan kering seperti tepung, gula, gandum, beras, bahan pepejal seperti shortering dan mentega kacang. Ukuran biasa bagi satu set ukuran cawan ialah 1/4 cup, 1/2 cup, 1/2 cup dan 1 cup. Yang boleh dilaraskan digunakan untuk mengukur bahan kering seperti tepung, gula, gandum, beras dan bahan pepejal. 2.3 Baki atau skala spring digunakan untuk mengukur berat bahan. Menggunakan penimbang akan menghasilkan pengukuran bahan yang lebih tepat daripada mengukurnya mengikut jumlah. Penimbang boleh didapati dalam model manual dan digital. Botany scope. Scope terdapat dalam bentuk mekanikal dan bukan mekanikal yang digunakan untuk mengukur, memisahkan dan membentuk. Measuring scope digunakan oleh tukang masak profesional. Mereka boleh didapati dalam beberapa saiz yang bernombor mengikut jumlah mereka. Semakin tinggi bilangannya, semakin kecil jumlahnya. Skop berguna untuk mengukur apabila membuat makanan seperti cookies, muffins dan berbola daging. #16 boleh digunakan untuk biskut saiz sederhana di mana sebagai #30 atau #24 akan digunakan untuk biskut saiz kecil. #16 boleh digunakan untuk membuat berbola daging dan #6 untuk membahagian daging untuk patty. Menggunakan sudu untuk mengukur tidak perlu, tetapi jika anda mempunyai saiz yang berfungsi untuk makanan yang sering anda buat, boleh menjadi penyelamat. 2.5 Mengukur cecair.
jak penyuka. Gunakan plastik telus atau cawan penyukat kaca dengan tuangkan spot untuk mengukur sejumlah besar cecair dan bahan-bahan yang melekit dan sudu penyukat untuk mengukur kuantiti bahan-bahan kecil. Bahan melekit, sticky ingredients. Apabila mengukur bahan melekit seperti jeli, madu, moles dan sirap, perlahan-lahan akan melekit bahagian dalam cawan pengukur dengan minyak cairan atau semburan dengan minyak masak. Minyak akan membolehkan ramuan melekit keluar dengan mudah. Sekiranya resepi memerlukan minyak, anda boleh mengukur minyak sebelum bahan-bahan melekit dan kemudian gunakan cawan yang sama tanpa mencuci untuk mengukur bahan melekit. Pembuangan bahan melekit juga boleh dibantu dengan menggunakan cawan pengukur logam atau sudu dan mengisi mereka dengan air mendidih selama beberapa minit dan kemudian menuangkan bahan-bahan di dalamnya. Logam dipanaskan akan membolehkan Miscellaneous measures. Pada masa resepi akan memanggil kuantiti yang bukan pengukuran piawai standard seperti punch, dash, jingga, scan, hairpin. Pengukuran jenis ini boleh mengelirukan tentang kuantiti yang tepat untuk digunakan. Deskripsi di bawah boleh membantu apabila ukuran ini dipanggil dalam resepi, iaitu cubit punch. Pengukuran yang digunakan pada bahan krim yang jumlahnya dapat dicubit antara jari telunjuk dan ibu jari. Ia kurang daripada sengkan dan bersamaan dengan kira-kira 1/16 sudu teh. Kemudian dash, sejumlah kecil bahan yang bersamaan dengan 1/16 sudu teh tetapi kurang daripada 1/8 sudu teh semasa mengukur bahan krim. Dash yang digunakan untuk mengukur bahan cecair sama kira-kira 3 titik. Kemudian jingga, pengukuran bersamaan dengan 3 sudu besar atau 1/2 cawan ounce. Seterusnya scan. Scan ialah pengukuran kurang menunjukkan bahawa antara harus menggunakan sedikit kurang daripada ukuran sebenar. Seterusnya hipping. Hipping ialah istilahnya yang digunakan semasa mengukur bahan-bahan krim, menunjukkan bahawa bahan yang cukup perlu ditambah dalam ukuran supaya ia tumpukan di atas rim cawan pengukur atau sudu. Sekian, terima kasih.